antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah, ya Alim ya Alim, wa bika nasta'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Ibu Boyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah, hari ini hari Jumaat bersamaan 1 hari bulan 1 2021. Kita di tahun baru. Pada penghujung tahun lepas saya dimaklumkan pada Ibu Ayah, yang pagi ni kita ada kelas ya, pasal saya free. Saya telah maklumkan pada Ibu Ayah di penghujung tahun lepas ya. Dah lama dah, pasal apa? Penghujung tahun lepas. Okey, saya jawab salam Ibu Ayah semua ya, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi, Ibu Bahariah, Ibu Rahil, Ibu Fatimah, Ibu Saidah, Ibu Adibah, Ibu Nursida, Tuan Haji Nasir, Ibu Rosnah, Ibu Rosiati, Ibu Wan Hasnah, Ibu Syarifah Khadijah, Masjid Syarifah Khadijah, Ibu Selamah, Ibu Maryam, Wan Yung Nur Hasnah, Ibu Nurmala, Ibu Zaliha, Ibu Hilaliah, Ibu Kalsum dan semua yang lain, masya-Allah. Jadi Ibu Ayah, saya dah bagi latihan malam tadi, tahun lepas ya. Ibu Ayah dah siap dah latihan? Kalau dah komen dah. Waalaikumsalam Ibu Khairia. Dah siap ke Ibu Ayah semua? Waalaikumsalam Kak Hana. Okey dah ya. Okey, kira yang ikuti live sekarang ni, saya harap semua dah siap lah ya. Siapa yang tak siap, rugilah pasal apa kita nak bincang jawapan ni. Okey. Okey. Jadi kita terus pada soalan pertama Ibu Ayah ya. Muhammad sedang minum kopi. Muhammad sedang minum kopi. Kita nak buat jumlah ismiyah dulu. Jumlah ismiyah adalah jumlah ataupun ayat yang dimulakan dengan isim. Siapa nak jawab soalan pertama? Kita bincang. Saya minta Ibu Ayah jawab dulu dengan suara seorang ya. Okey Ibu Rahil. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammadun yasrabul qahwah. Okey, Ibu sebut satu-satu, jangan sambungkan. Sebut satu-satu dan dengan baris sekali. Muhammadun minha mim sabdu. Tak payah, Ibu tak payah eja. Ibu sebut kalimah tu satu-satu tapi tak payah eja. Muhammadun yashrabu al-qahwata. Betul, masya-Allah. Jadi Ibu Ayah jawapannya Muhammadun yashrabu al-qahwata. Ini jumlah apa Ibu? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Okey, kita mulakan dengan Muhammad. Muhammadun. Kenapa Ibu gunakan yashrabu? Kenapa tak gunakan syariba? Kenapa Ibu gunakan yashrabu? Pasal dia mudhari' huwa. Fi'il mudhari' ya. Okey, fi'il mudhari'. Kenapa Ibu sebut al-qahwata? Kenapa tak sebut al-qahwatu ke al-qahwati ke? Dia maf'ulun bih. Maf'ul bihi. Okey, al-qahwata tu maf'ul bihi. Adakah semua maf'ul bihi mesti beri atas Ibu? Ya. Tak. Hanya isim mufrad ya. Ada, bukan semua maf'ul bihi. Ada beberapa sahaja yang maf'ul bihi dia mansub dengan bari atas. Antaranya al-qahwah tu isim mufrad. Isim mufrad bila dia mansub dia dengan fathah ya.
al-qahwata. Jadi jawapannya ibu ayah Muhammadun yashrabu al-qahwata, itu untuk jumlah ismiyah. Okey. Untuk jumlah fi'liyah Ibu Rahil terus. Untuk jumlah fi'liyah macam mana? Yashrabu Muhammadun al-qahwata. Yashrabu Muhammadun al-qahwata. Okey, sekarang jumlah fi'liyah kita mulakan dengan apa ni Ibu? Dengan fi'il. Dengan fi'il, betul. Masya-Allah. Ibu, Muhammadun kenapa dibaca dengan rafa' Muhammadun? Kenapa tu? Kerana fi'il mesti ada apa Ibu? Fi'il mesti ada Fa'il. fa'il. Jadi Muhammadun tu isim mufrad ke musanna ke jamak? Isim mufrad. Mufrad. Bila isim mufrad ketika mana dia rafa' dengan apa Ibu? Tanda rafa' dia dengan apa? Dengan mansub. Dengan dhammah. Domah. Ya. Domah. Nak sebut domah tadi. Tak apa. Itulah saya. Dhammah tu tersebut masuk. Okey, kejap Ibu ya. Saya minta semua ibu-ibu sebut kat rumah masing-masing. Tulis ke sebut ke. Setiap fa'il mesti rafa'. Setiap fa'il mesti rafa'. I'rabnya rafa' ya, rafa'. Rafa'ain, rafa'. Okey, setiap fa'il mesti rafa'. Dan di sini fa'ilnya isim mufrad. Kalau isim mufrad, bila dia fa'il dia memang rafa'. Cuma dia rafa' dengan dhammah. Pasal tu dibaca Muhammadun. Okey, al-qahwata jadi apa Ibu? Al-qahwata Maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Maf'ul bihi, betul. Okey, terima kasih banyak Ibu ya. Alhamdulillah. Ada tak ibu ayah yang salah dan nak beritahu dia salah apa? Jangan beritahu markah dulu. Markah 2/2 tapi jangan sebut dulu. Beritahu salah mana. Siapa boleh unmute Ibu? Contohnya ibu salah tapi dah faham. Bagi tahu juga. Siapa yang boleh unmute? Kira betul semua ni kot? Okey, rasanya betul semua ni, insya-Allah. Okey Ibu, siapa yang betul semua, komen 2/2 ataupun 1/2 lah. 1/2 tu maksudnya dia salah. Ibu Marusa, Kak Hana. Okey, siapa tu? Okey, Ibu Mariam. Ya, saya. Nak cuma tanya Ustaz, apa Ibu beza boleh. dia kalau ayat macam ni kan, Muhammad sedang minum kopi itu. Okey, kalau Muhammad sedang minum kopi itu pun memang kita masuk alif lam lah. Itu dah confirm kena masuk alif lam. Tapi kalau macam ni, Muhammad sedang minum kopi, kita masukkan juga alif lam kerana biasanya dibuat begitu. Cuma kalau kita kata Muhammad sedang minum sesuatu kopi, maksudnya kopi tu sangat-sangat umum. Sesuatu kopi, tapi kita jangan cakap macam tu. Jadi kita sebut Muhammad sedang minum kopi, walaupun kopi saja, bukan kopi itu, kopi saja kita masukkan alif lam. Dalam ayat macam ni lah, sama-sama. Okey. Saya cek kejap ya, ada tak yang salah tadi? Okey. Ibu Marusa, Kak Ana, Ibu Hasnah, Ibu Nursida, Ibu Rahil, Ibu Rosyati, Ibu Khairia, Ibu Haji Saiful, Ibu Kukalsum, Ibu Maslina, Kak Wan Imamah, Ibu Adibah, Ibu Baharia, Ibu Nur Azizah, Ibu Fatimah, Ibu Jaslina, Ibu Nurmala, Ibu Hilaliah. Masya Allah, semua betul. Terbaiklah Ibu Ayah, Masya Allah, semua betul. Tahniah ya. Alhamdulillah, tahniah untuk diri ayah, ibu semua. Okey, yang kedua. Yang kedua, Ibu Ayah. Muhammad dan Hasan sedang minum kopi. Muhammad dan Hasan sedang minum kopi. Siapa nak jawab? Okey. Saya buka peluang Ibu, siapa nak jawab jumlah ismiah dulu? Siapa nak buat jumlah ismiah? Rebut peluang Ibu ya. Apa nak malunya? Assalamualaikum Ustaz. Saya cuba. Okey Ibu Azizah. Okey. Muhammadun wa Hasanu yashraban. Wa Hasan yashrabani. Kejap Ibu, Hasan tu apa? Hasanu ke Hasanun ke? Hasanu. Hasanu tak ada tanwin ya? Okey. Tak ada. Yashrabani al-qahwata. Alhamdulillah Ibu. Cuma ibu-ibu dekat Ibu ada tak mustawa 1 sekarang? Ada? Cuba Ibu buka nota 2 mustawa 1. Buka jap nota 2. Dah Ibu? Sekejap.
Okey, dah. Okey, ibu tengok nama Hasan ada tanwin ke tak ada tanwin? Hasan ada. Ada tanwin. Hasanun. Hasanun. Ibu silap kat Okey. situ je. Yang lain betul tak? Okey. Okey, tak apa ibu. Patutlah. Okey, jadi itu jumlah ismiah Muhammadun wa Hasanun yashrabani al-qahwata, betul, masya-Allah. Tahniah ibu. Okey, ibu tukar pada jumlah fi'liyah ibu. Okey. Yashrabani Muhammadun wa Hasanun al-qahwata. Okey, ibu mulakan yashrabani Muhammadun wa Hasanun al-qahwata. Okey. Okey, ibu terima kasih ibu atas jawapan ibu. Terima kasih ya. Okey. Okey, nak tanya semua ibu ayah. Jawapan untuk jumlah fi'liyah Ibu Nur Azizah betul ke salah? Okey, Ibu Rahil kata salah, Ibu Hasnah kata semua kata salah ke? Okey, yang kata salah ni ibu tolong seorang bagi tahu yang betul macam mana. Mungkin Ibu Azizah keliru kat sini. Seorang tolong unmute ibu, siapa? Ibu Rahil, okey. Ya, sebenarnya kalau dimulakan ayat dengan fi'il ataupun perbuatan mestilah mufrad. Dia fi'il itu tetap mufrad walaupun Fi'il itu tetap fa'ilnya mufrad. Maksudnya sama ada dia mudhari' ataupun madi, dia tetap mufrad. Walaupun banyak pekerjanya. Ya. Walaupun fa'ilnya mufrad ke musanna ke jamak, fi'il tetap mufrad. Boleh ibu ya? Okey. Jelas ibu? Okey, Ibu Azizah tadi Ibu Azizah nak unmute macam nak tanya apa-apa Ibu Azizah, boleh insya-Allah? Tak. Ya, betul. Saya terlupa. Okey, Ibu Azizah faham ya? Okey, maksudnya Faham. bukan ibu tak faham tapi ibu terlupa saja. Okey, boleh ibu. Kalau jawapannya yashrabu Muhammadun wa Hasanun al-qahwata. Alhamdulillah ibu. Okey ibu ya. Okey. Jadi tadi tu ibu tersilap. Okey tak apa ibu. Terima kasih ibu. Okey, alhamdulillah. Jadi ibu semua jelas insya-Allah ya, jelas. Ada soalan tak? Siapa ada soalan boleh tanya ibu? Siapa ada soalan boleh tanya sebelum kita kongsikan jawab markah ibu. Ada tak? Tak ada ya? Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada kita teruskan. Soalan ketiga. Teruskan markah. Siapa markah 2 per 2, 1 per 2 ibu? Boleh kongsi? Okey, ada 1 per 2 tadi. Siapa 1 per 2 tadi? Ibu Fatimah. Ibu Fatimah macam mana ibu? Ibu Fatimah salah macam mana tu? Ibu Fatimah Said dari Batu Gajah. Boleh ibu? Ibu boleh unmute ke tak dapat? Tak dapat tak apa. Siapa lagi tadi yang ada salah ya? Saya nak tahu salah macam mana. Okey, lagi yang lain semua betul, alhamdulillah. Okey, Ibu Azizah tadi dah baiki dah. Sama macam tadi. Okey, Ibu Fatimah sama macam Ibu Azizah ya. Okey, tak apa. Okey, Ibu Ayah semua insya-Allah kita teruskan. Soalan ketiga. Saya anggap semua betul tadi ya. Okey. Muhammad, Hasan dan Omar sedang minum kopi. Okey, untuk 3 orang pula lelaki. Siapa nak jawab ibu? Saya, Ustaz. Ibu Saidah. Ibu Saidah dah terus. Ibu Hilaliah, Ibu Saidah dah terus unmute. Okey, Ibu Saidah insya-Allah. Okey, Assalamualaikum Ustaz dan semua. Waalaikumsalam ibu. Okey, jawapan dia untuk jumlah ismiah. Okey. Muhammadun wa Hasanun wa Umaru yashrabuna al-qahwata. Okey, Muhammadun wa Hasanun wa Umaru yashrabuna al-qahwata. Begitu ibu ya? Ya. Okey. Ibu-ibu ayah semua tolong komen betul ke salah? Ibu-ibu ayah semua tolong komen betul ke salah? Betul, okey. Ramai sebut betul tu betul lah ya. Tak ada, bila dah semua tulis betul, tak ada orang berani tulis salah lah. Okey. Ibu Saidah, jumlah fi'liyah pula ibu? Ibu Azizah kenapa salah? Okey, sekejap. Ibu Azizah kenapa salah? Okey, nak tanya Ibu Azizah. Ibu Azizah, Ibu Saidah mute jap. Okey, Ibu Azizah kenapa salah ibu? Muhammadun wa Hasan.
Saya buat koma sebab tak ada wa. Muhammadun, koma, Hasanun, wa Umaru. Jawapannya ibu tak ada koma ibu. Ya ke? Muhammadun wa hasanun begitu. Dia koma walaupun sini ada koma bahasa Melayu, dalam bahasa Arab macam ni tak ada koma. Itulah saya sebab tahun lepas Ustaz cakap kalau ada koma baru buat koma. Itu tengok pada tempat, pada keadaan. Oh, tahun lepas macam dah lama tahun ni tanya. Lupa pula tahun lepas tu semalam. Okey. Jadi ibu, maknanya kalau buat koma boleh juga. Tak boleh ibu. Dalam tengok pada keadaan. Itulah nak tanya juga. Tapi saya buat wa lah. Ibu buat wa lah. Betul Kena tu. wa lah. Tapi ibu tulis sebab bila Ustaz tanya tadi tu yang saya rasa ada ibu ingat sebab perangkap ke macam tu. Okey betul. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Ibu Saendah boleh teruskan ibu untuk jumlah fi'liyah? Okey, jawapan untuk jumlah fi'liyah yashrabu Muhammadun wa Hasanun wa Umaru al-qahwata. Ibu diorang ramai ibu, ada 3 orang tu, ada 3 orang. Cuba ibu ulang balik ayat ni. Pasal ni 3 orang. Okey, yashrabu Muhammadun wa Hasanun wa Umaru al-qahwata. Masih yang sama jawapan. Alamak, ibu dah masih yang sama tu saya terus kalah lah. Tak beranilah saya nak seko lagi. Ibu terus kata masih yang sama tu ibu dah buat keputusan cop dah. Okey. Tak tergugat dengan Ustaz punya jawab soalan. Dah tak, kerana ibu yakin yang amat sangat dengan jawapan tu kan, dengan kefahaman ibu alhamdulillah lah. Okey. Okey, cantik masya-Allah ibu. Jadi jawapannya ibu ayah, yashrabu Muhammadun wa Hasanun wa Umaru al-qahwata. Jawapannya betul ibu ya. Okey, siapa ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang ketidakpuasan hati, objection, boleh ibu insya-Allah? Ustaz nak tanya satu, keadaan kedudukan ayat ismiyah dengan fi'liyah ni, bila nama-nama tu akan jadi isim Nama memang isim, nama memang isim pasal okey. Tapi kalau untuk fi'liyah, nama-nama tu akan jadi fa'il. Nama-nama tu ibu, fa'il pun memang isim. Fa'il mesti isim. Cuma isim tu keadaan apa? Kalau macam jumlah ismiyah, isim tu kita panggil mubtada. Kalau dalam jumlah fi'liyah, isim tu kita panggil fa'il. Dia tengok pada keadaan pula. Dua-dua tu isim, tapi keadaan ayat tu kalau kita mula dengan isim, jadi nama-nama tu jadi isim. Dia tak jadi fa'il. Tak, kalau kita mulakan dengan isim, jumlah ismiyah, kita panggil isim tu sebagai mubtada. Oh, mubtada. Okey. Mubtada. Adapun kalau sistem yang barulah. Dalam jumlah fi'liyah kita panggil isim tu sebagai fa'il. Ada fa'il, ada jadi maf'ul bihi, begitulah. Oh, ini mubtada lah yang untuk isim tu. Macam tadi tu Muhammadun wa Hasanun wa Umaru yashrabuna. Jadi Muhammadun wa Hasanun wa Umaru tu campur semua tu jadi mubtada. Ataupun Muhammadun mubtada, Hasanun dia punya ma'tuf, Umar dia punya ma'tuf. Macam tu. Itu kita tak belajar lagi. Cuma ibu, soalan ibu tu bagus. Soalan ibu tu sangat bagus supaya orang nampak beza. Oh, kalau mulakan dengan isim, nama dia mubtada isim tu. Kalau isim tu berada selepas fi'il, isim tu jadi fa'il biasanya. Boleh ibu, alhamdulillah ya. Okey, ada lagi soalan ibu ayah yang nak tanya? Boleh insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ibu Mariam ya. Saya nak tanya tentang maf'ul bihi, tak berapa faham sangat. Masa bila dia nasab, memang tak semua kan tadi Ustaz cakap tak semua mesti rafa', betul tak? Tak, kalau maf'ul bihi ibu, maf'ul bihi dia mesti nasab. Cuma tak semua nasab dengan baris atas. Okey, tak apa. Lepas daripada ni, kita akan bincang kejap nota 19 mustawa 2. Mustawa 2 nota 19 kita bincangkan kejap depan ni. Okey, terima kasih. Ibu ada kan mustawa 2 kan? Ada. Okey, ada. Okey, jadi kita bincang. Bagus ibu tanya ya. Okey, ibu ayah. Jadi itulah dia 2 jawapan tadi, saya ulang balik. Muhammad, kalau jumlah ismiyah Muhammadun wa Hasanun wa Umaru yashrabuna al-qahwata. Kalau jumlah fi'liyah mulakan dengan fi'il,
Fi'il tu tetap mufrad walaupun fa'ilnya ramai. Jadi yashrabu Muhammadun wa Hasanun wa Umaru al-qahwata. Siapa dapat 2/2 ibu ayah? Rasa ramai ni. 2/2 ni. Ibu Marusa macam biasa dah standby dah. Masya Allah, terbaik ibu. Masya Allah semua ibu, 2/2 lagi ibu. Masya Allah, tabarakallah. Okey, sekarang ni semua 2/2 ya. Semuanya 2/2. Alhamdulillah, tahniah. Semuanya 2/2. Alhamdulillah, ibu ayah tanya. Rasanya semua 2/2 ya. Alhamdulillah, tahniah, Masya Allah. Okey ibu. Ibu-ibu semua ada tak? Ibu Fatimah salah satu. Ibu Fatimah salah macam ni ibu. Macam tadi kot. Yang macam tadi juga. Ibu buat yashrabuna kan. Ibu tulis yashrabuna. Betul tak ibu? Jumlah fi'liyah ibu tulis yashrabuna Muhammadun wa kan macam tu. Okey. Tapi ibu, lepas ni kalau contohnya kita sedang bincang nombor 2 dan ibu nampak kesalahan tu dah ada dah dalam nombor 3 yang latihan seterusnya, tapi kita belum bincang lagi, ibu boleh ada masa untuk betulkan kalau ibu dah tahu itu salah. Boleh ibu ya, insya-Allah. Okey ibu ayah, saya rasa dah cukup dah ya untuk 3 latihan tadi. Rasanya majoriti dapat markah penuh ya, 3/3 6/6. Dapat 6/6 ya, majoriti dapat 6/6. Alhamdulillah, tahniah. Okey ibu. Tak apa Haji Wahab, tak apa, insya-Allah. Okey. Ibu ayah cuba buka nota 19 mustawa 2. Kita buka nota 19 mustawa 2. Siapa dah komen dah ibu? Nota 19 mustawa 2, siapa dah komen dah? Okey, tak apa Ibu ayah tengok. Tajuknya mengenali maf'ul. Ibu tambah ya, bukan maf'ul saja tapi maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Bukan maf'ul saja, maf'ul bihi, betulkan ya. Maf'ul bihi. Okey, saya bagi 5 saja. Dia boleh jadi banyak tapi saya bagi 5 saja. Contoh-contoh isim yang paling biasa kita jumpa. Saya bagi 5 saja. Okey. Ibu ayah pertama sekali, atas sekali al-muallim tu contoh untuk isim mufrad. Isim mufrad. Al-muallimaini musanna. Al-muallimina contoh jamak muzakkar salim. Al-muallimati jamak muannas salim dan al-kutuba contoh jamak taksir. Okey. Jadi ibu ayah saya bagi yang asal dulu. Al-muallimani asalnya al-muallimu. Ibu ingat setiap isim secara asasnya biasanya dia kalau isim mufrad dia dengan baris depan al-muallimu asalnya. Kalau tak ada sebab apa-apa dia asalnya al-muallimu. Tapi di sini kerana dia jadi maf'ul bihi, isim mufrad ketika mana jadi maf'ul bihi, ingat ibu bila maf'ul bihi dia mesti nasab. Tak kira dia isim apa pun, ketika mana dia maf'ul bihi dia mesti nasab. Dan kalau dia isim mufrad dia nasab dengan baris atas. Maka kita baca Nasara Muhammadun al-muallima. Kenapa dibaca al-muallima? Kerana sekarang dia jadi maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Perbuatan menolong tu bukan dia yang buat. Perbuatan menolong Muhammad yang buat. Maf'ul bihi ni perbuatan tu kena pada dia. Perbuatan tolong dibuat oleh Muhammad kena pada seorang guru lelaki. Maka al-muallimu dibaca al-muallima, begitu. Ni saya laju saja kerana nak meraihkan Ibu Maria punya soalan tadi ya. Kemudian ibu ayah, objek. Objek pun boleh juga ibu. Objek pun boleh ibu. Dalam bahasa Melayu betul. Subjek dan ni adalah objeknya. Objek yang dibincangkan. Betul, boleh ibu. Tapi saya dah lupa dah dia punya perbahasan untuk bahasa Melayu kan. Tapi objek tu rasa betul. Pasal kalau subjek ni dia punya mubtada ataupun kalau subjek ni mubtada lah. Saya pun dah tak ingat sangat lah ibu. Tapi tak apalah. Ibu, 2 orang guru lelaki asalnya al-muallimani dengan alif. Asalnya kalau 2 orang dengan alif. Al-muallimani. Tapi bila isim musanna jadi maf'ul bihi, dia tukar ya. Al-muallimani jadi al-muallimaini. Jadi al-muallimaini. Okey, al-muallimaini. Boleh
Okey, kemudian al-muallimuna jadi jamak muzakkar salim asalnya okey, Ibu Saidah boleh tanya insya-Allah? Assalamualaikum Ustaz. Yang Salam, ini Ibu. bila Ustaz buat dalam nota 19 ni, Ustaz Okey. untuk fa'il Ustaz letakkan Muhammadun kan? Saja, ya. Satu. Jadi satu fa'il kat sini. Tapi untuk maf'ul bihi dia jadi untuk dua. Adakah yang ini Muhammadun ni macam kena tambah lagi seorang untuk Tak jadi payah. fa'il dan menjadikan dia jadi maf'ul bi ya nun. Tak payah Ibu. Tak payah pasal fa'il sekarang ni perbuatan menolong ni Muhammad seorang je buat. Dan saya dalam mengenali maf'ul bihi ni memang saya nak fokus pada maf'ul bihi saja. Yang fa'il tu memang saya tak tukar apa-apa. Cuma kalau Ibu tengok nota 18, cuba buka nota 18 belakang dia. Saya nak kenalkan fa'il. Maka fa'il itu yang saya tukar, maf'ul bihi saya tak tukar. Nampak tak Ibu? Jadi dalam nota 19 saya nak fokus pada maf'ul bihi saja. Jadi Muhammad tu Ibu jangan usik. Nanti kan Ibu jadi pening. Okey? Jadi Ibu fokus pada maf'ul bihi saja. Ustaz, Ya. maknanya yang nota 19 ni Muhammad tu menolong ramai lah kan? Ramai muallim lah kan? Yalah, ada ayat dia tolong seorang, tolong dua orang, tolong ramai. Itulah. Yang ni maknanya yang musanna tu tolong dua orang. Yang muallimat yang jamak tu tolong ramai orang lah. Maknanya yang seorang tu menolong ramai kan? Betul. Itu mungkin yang dimaksudkan oleh Ibu Saidah tadi. Dia tak Sekarang faham saya yang nampak tu. Sekarang saya nampak yang ini yang berubah tu ditolong oleh, kata Muhammad seorang tu tolong ramai orang atau dua orang lah. Macam tu. Betul. Okey, dah faham. Okey Bu ya. Okey, fa'ilnya memang saya buat form Muhammad saja. Okey. Jadi Bu, okey Kak Wan ya. Dia nasab dengan ya nun ke dengan ya? Dengan ya saja. Ya saja. Nasab dengan ya. Kita sebut Kak nasab dengan ya, bukan dengan ya nun ya, ya saja. Ya saja. Kalau jamak pula? Okey. Nanti saya bagi tahu insya-Allah. Okey. Jadi Ibu ya, kalau nak cantik lagi sebut. Untuk musanna ni jamak dengan ya sebelumnya fathah. Sebut ya sebelumnya fathah. Untuk musanna kita sebut jamak dengan ya sebelumnya fathah. Okay, tengok pula pada baris ketiga jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim asalnya al-muallimuna. Al-muallimuna. Okey. Al-muallimuna ya Ibu ayah ya. Tapi ketika mana jadi maf'ul bihi, dia nasab dengan ya. Dengan ya sebelumnya kasrah. Dengan ya juga, musanna pun dengan ya, tapi sebelumnya fathah. Tapi jamak muzakkar salim, dia nasab dengan ya, sebelumnya kasrah. Jadi muallimina, al-muallimina begitu. Boleh Ibu ayah ya? Bukan sebarangan boleh tukar saja macam tu. Macam kita sebut muslimin, mukminin, bukan sebarangan boleh tukar macam tu. Asalnya mukminun, muslimun. Ada sebab-sebab tertentu baru tukar kepada muslimina, mukminina, kafirina, salihina. Ya? Bukan sebarangan. Kita tak boleh baca contohnya nama orang Zainal Abidin ke Zainul Abidin kan. Betul baca Zainul Abidun, tak boleh, kena baca Zainul Abidin pasal dia mudhaf ilaih. Itu kita bincangkan mustawa dulu. Sebelum yang muzakkar salim tadi nasab dengan ya, sebelumnya fathah. Kasrah. Fathah. Fathah ya. Yang mana tu sebelum fathah? Sebab di sini al-mu'limaini. Ibu, ya tu alamat dia kan? Sebelum ya tu mim bari apa Ibu? Sebelum ya? Mim tu bari apa? Musanna. Tadi tu saya sebut muzakkar salim, Ibu tukar musanna. Okey, sekarang ni pegang musanna saja. Ibu al-mu'allim. Okey, sebelumnya kasrah. Fathah. Ibu dengar saya cakap dulu. Potong ya. Okey. Ibu ya mati, ya tu kan alamat kan? Ibu tengok mim bari apa Ibu? Mim baris atas, fathah. Mim fathah. Mim tu kan sebelum ya kan? Ya. Jadi untuk musanna kita kata dia nasab dengan ya sebelumnya fathah. Maksudnya huruf sebelumnya fathah. Okey, faham. Okay, sebab faham, saya tengok yang muzakkar salim tu, yang bawah tu.
Itulah, jadi ibu fokus. Ibu masa saya terang, ibu fokus dulu ya. Okey. Okey. Sekarang ni saya terangkan jamak muzakkar salim. Ibu dengar je ibu. Jamak muzakkar salim. Yang ketiga ibu ya. Okey. Asalnya al-muallimuna kan dengan waw kan? Asalnya kan? Ya. Okey, sekarang ni bila jadi maf'ul bihi, dia kena tukar dengan dia nasab dia tukar pada ya. Nasab dengan ya. Ibu sebut ibu nasab dengan ya. Nasab dengan ya. Sebelumnya apa ni ibu? Sebelumnya pada apa? Baris kasrah. Kasrah. Jadi kalau jamak muzakkar salim, dia nasab Kalau- dengan ya sebelumnya kasrah begitu ibu. Okey, faham. Okey. Terima Terima kasih kasih, ibu. Ustaz. Sama. Okey ibu ayah, tengok pula pada jamak muannas salim. Asalnya al-muallimatu. Al-muallimatu. Okey, dia dengan baris depan. Bila dia jadi maf'ul bihi, dia nasab. Tapi alamat nasabnya kasrah. Maka dia baca al-muallimati. Memang jamak muannas salim asalnya baris depan. Tapi bila mana dia jadi maf'ul bihi, dia mesti nasab. Bila nasab, dia nasab dengan baris bawah. Okey, boleh buat insya-Allah. Okey. Kemudian al-kutuba. Al-kutuba ni jamak taksir. Jamak taksir dia macam isim mufrad. Dia nasab dengan fathah. Bila jadi maf'ul bihi dia mesti nasab. Dan dia nasab dengan fathah. Ini ibu ayah ya. Ini sekadar menjawab saja. Saya tak boleh nak terangkan detail ibu ayah. Ini saya nak bantu jawab soalan ibu Mariam je tadi. Jadi kalau ibu tanya detail Kang, takut yang ibu lain tak faham. Jadi detail ni kita buat dalam latih tupi ataupun dalam kursus mustawa 2. Ini tak sesuai untuk saya terangkan detail. Cuma ibu ayah tengok satu last saya nak terangkan mengenai ini. Cuba ibu tengok. Ada nasab dengan fathah. Ada nasab dengan ya. Ada nasab dengan kasrah. Maksudnya ibu, untuk i'rab ni kadang-kadang ada kita panggil i'rab dia dengan harakat dengan baris. Daripada baris depan tukar baris atas. Baris depan tukar baris bawah. Kita panggil i'rabnya dengan baris, tukar baris. Ada juga i'rab dengan tukar huruf. Ada i'rab dengan tukar huruf. Hurufnya asalnya waw, asalnya alif, tukar pada ya tadi tu. Boleh buat insya-Allah ya. Okey. Jadi saya tak nak dalam-dalam sangat. Saya sekadar bagi tahu secara permukaan saja. Okey Ibu, last. Waalaikumsalam. Masalah Ibu Makcik Nurul ya. Maaf ya. Tak apa. Nak tanya. Ya. Ustaz, jamak muannas salim, dia rafa' ke nasab Ustaz? Okey Bu ya. Saya ni sebenarnya tak berapa faham rafa' dengan nasab tu, tak faham. Kemarin itu Ustaz kata salin je dulu kan. Okey tak apa. Dia- Ya. Okey. Dia setiap isim ni asalnya memang rafa'. Rafa' tu memang asal kepada semua memang rafa'. Dia jadi nasab ataupun jadi jar bila ada sebab saja. Contoh sekarang ni al-muslimat asalnya al-muslimatu asalnya. Al-muslimatu tu rafa'. Biasa rafa' dengan baris depan. Tetapi di sini sekarang dia jadi maf'ul bihi. Bila maf'ul bihi, i'rab dia bertukar kepada nasab. Jadi panggil nasab lah ya. Saya Maka kita salah panggil salin tu. kita panggil i'rabnya i'rab nasab. Okey. Jadi bila i'rab nasab ni tengok keadaan. Kalau dia jamak muannas salim macam ni, dia nasab dengan apa? Dia dengan baris bawah. Tapi nak terangkan ini Bu, makcik kena kata daripada awal. Ini tak sesuai terang kat sini. Ya. Tak ada masa yang kita orang kaji tu, saya salah salin lah. Okey. Nota saya ni muallimati ni jamak muannas salim, rafa' dengan kasrah. Tapi bila salah. kan tu yang saya tanya tu, saya salah salin ke saya salah dengar masa tu ke. Bila ustaz kata tadi nasab dengan kasrah kan. Jadi tu yang buat saya confuse sikitlah kat situ. Mungkin masa penerangan ustaz masa kursus tu saya silap kot. Jadi makcik terus tukar. Makcik dah silap tu. Nasab ya. Highway. Jadi makcik tukar nasab dengan kasrah. Nasab dengan kasrah. Okey, faham ustaz. Okey, alhamdulillah. Terima kasih ustaz. Kita tak cakap ni tak faham saya. Sama-sama. Okey. Okey, Ibu Mariam sama-sama. Okey, Ibu yang last. Kita biasa tutup majlis kita dengan tasbih apa Ibu? Saya nak terangkan itu ni.
Dia ada masa sikit saya terangkan. Tasbih apa kita sebut? Tasbih kafarah, kafarah. Tasbih kafarah, double fa tu. Sabdu pada fa, kafarah gitu. Okey. Ibu ayah, apa 3 huruf asal pada kafarah? Apa 3 huruf asal pada kafarah? Apa 3 huruf asalnya ibu ayah? Kafarah, betul ya? Kafarah, betul. Okey, kafarah ni kafir lah itu. Apa makna dari segi bahasa ibu? Kafarah ni saya pernah terangkan ke ibu kat masjid surau pun pernah terangkan. Apa dia makna asalnya? Melibatkan petani lah, senang. Melibatkan petani. Saya ada terangkan kat masjid, kat surau dia, online pun ada. Tutup, betul ibu, tutup. Apa yang tutup tu? Asalnya ibu ayah, nampak tak biji benih tu? Nampak tak biji benih? Nampak kan? Okey. Ibu ayah biji benih tu bila kita masukkan dalam tanah, nampak lagi tak biji benihnya? Asal nampak, bila masuk dalam tanah, nampak lagi tak biji benihnya? Tak nampak dah. Tak nampak dah. Okey. Jadi ibu, kalau buku, contoh saya ada buku, tapi buku saya ni tak ada kulit. Tak ada kulit. Terus macam ni saja, tapi kulit tak ada. Ibu pergi kedai buku, ibu nak beli buku. Tapi buku tu tak ada kulit. Kulitnya dah koyak. Dia jual terus muka surat depan. Agak-agak ibu nak beli tak buku macam tu? Agak takut ibu komplain. Kenapa kita tak beli ibu? Kerana tak ada penutup bukunya. Penutup buku tak ada. Tak cantik pun kita nak tengok pun tak selera mata nak tengok. Jadi ibu, apa penutup buku dalam bahasa Inggeris? Penutup tu akan menutup buku tu supaya tak nampak kulit muka, tak nampak surat depan. Cover tu daripada kafir dalam bahasa English. Cover diambil daripada bahasa Arab kafir. Maka dia jadi cover. Siapa cakap ni? Ustaz Abdul Samad bagi tahu. Okey. Jadi ibu ayah, orang putih pun ambil daripada kafir jadi cover buku ni. Okey. Kenapa? Dari segi maknanya ada makna tutup masa tu, ada makna menutup. Maka apa kena dengan nama tasbih kafarah agak ibu? Kerana dalam majlis kita daripada awal sampai habis, ada tak kekurangan? Kesempurna majlis kita ni tanpa kekurangan. Ada tak ada adab yang saya dan ibu langgar? Sedar tak sedar, ada ke tidak ibu? Adab kita, adab dengan Quran. Kadang-kadang saya cakap ayat Quran tak baca auzubillah dulu. Mesti ada kekurangan ibu kan? Mesti ada kekurangan. Pihak ibu mesti ada kekurangan. Ya? Okey. Kadang-kadang ibu-ibu tengah belajar dengan saya, tengah reply handphone, reply message, reply WhatsApp. Ada tak? Tak ada kot. Okay. Kan, harap tak adalah. Kan? Jadi ibu, ada kekurangan kita ni. Maka takkan kita dah sampai habis majlis kita nak biarkan kekurangan begitu saja. Kelompongan itu begitu saja. Kita nak tutup tak kelompongan itu? Tutup ibu kan? Maka kita baca tasbih kafarah. Tasbih kafarah ni bila kita baca, maka segala kekurangan dan kelompongan yang ada sepanjang majlis itu tertutup dengan tasbih tadi. Lepas tu penting tasbih kafarah. Janganlah saya baru cakap ibu setakat ini saja, ibu terus keluar. Tak naklah macam tu. Tunggu sampai saya habis betul. Assalamualaikum, saya dah lambat, barulah ibu keluar. Tu caranya macam tu. Kecuali kalau ibu memang ada dah ada urusan penting, tak dapat nak elak, tu tak apa, saya faham je, saya pun saya kebaik aja. Tapi kalau ibu tak ada kerja apa pun, tapi malah nak tunggu sampai saya habis assalamualaikum tu, itu pun kekurangan juga ibu ya, kelompongan juga. Maka kita baca tasbih kafarah. Apa kafarah? Kafarah ni maksudnya tasbih yang sifatnya menutup segala kelompongan. Lepas tu kita baca subhanakallahumma wa bihamdika sampai habis. Siapa baru tahu ibu? Siapa yang ulang kaji makna kafarah ni dan siapa yang baru tahu? Siapa ulang kaji, komen ulang kaji. Dia tahu, pasal dia tahu. Siapa yang baru tahu, komen baru tahu. Saya tengok ramai yang baru tahu. Okay, jadi ibu bila ramai yang baru tahu, pastikan ibu sampai habis. Habis baru kita, kalau saya duduk majlis guru-guru saya akan duduk bersimpuh ataupun duduk tahiyat awal. Dua saja. Saya tak akan duduk bersila ya ibu. Kalau saya belajar, saya hanya akan duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Nah pula kalau mengaji dengan Syekh Nuruddin, kalau duduk berdepan tu memang saya duduk tahiyat. Tak berani duduk bersila, tak berani nak sengit-sengit badan. Tengok jam pun tak berani. 3 jam lah. Jadi ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, saya hanya akan bangun apabila Syekh bangun. Guru-guru kita bangun, baru kita bangun. Selagi guru kita tak bangun, dah habis majlis dah, tapi dia masih duduk sembang dengan yang lain. Saya pun duduk.
duduk sampailah Syekh bangun baru kita bangun. Itu cara adabnya begitu. Tapi tak adalah kita buat macam tu kat sini. Saya fahamlah pula ibu-ibu kita ada kepentingan. Jadi paling kurang sampai habis bagi salam baru ibu, habis kita tasbih kafarah, baru ibu keluar daripada live insya-Allah ya. Okey, setakat ini saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ramai-ramai ibu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.